Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah jadikan kita manusia, dan di antara manusia ni berbeza warna, kulit, bahasa, budaya. Bukan untuk manusia tu bergaduh, berbunuhan sama sendiri, mengatakan saya kaum yang bagus dari semua kaum lain. Bukan untuk maksud itu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita berbeza warna kulit, bangsa, budaya, untuk kita mengenal satu sama lain. Tapi maksud Allah jadikan kita adalah untuk kita berkasih sayang, menyembah Allah, berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Allah jadikan kita untuk berjaya, maknanya masuk syurga, selamat dari neraka, dan di dunia dapat hidup tenang, aman, bahagia, berkat. Jadi bila manusia bergaduh, rahmat tu tak turun lah kat manusia ni. Bila ada dua orang bertengkar, wahyu yang turun untuk bagi tahu Nabi malam bila lah tu kadar Nabi dah lupa, rahmat tu hilang. Jadi kita hari ni ada COVID, kita pula bergaduh, terutama orang yang mau kuasa, orang politik lah. Yang mau kuasa ni semua orang lah, tapi orang politik ni memang dah buat diri dia untuk dapat kuasa. Dia orang kata je untuk agama, bangsa, negara, semua tu bukan. Dia orang nak kuasa, dan kuasa dapat dunia. Jadi menghairankan lah kalau orang politik tak mau kuasa. Jadi orang yang nak kuasa dinamakan orang politik, walaupun dia tak masuk mana parti. Saya bagi tahu pada orang jemaah tabligh dulu lagi, mana saat ketua kamu tu orang politik. Dulu dia orang tak percaya saya. Dia orang kata macam saya ni mengigau lah, cakap benda tak betul. Yang ketua dia yang dia kata warak tu, saya kata orang politik. Jadi dia orang kata Nasuha ni dah menghina ulama. Kami nak tunggu, nak lihat macam mana dia mati. Hina lah, menghina ulama. Dia akan dihina oleh Allah. Jadi sekarang baru dia orang tahu. Sia-sia lah. Kalau tak tahu lagi memang buta lah. Baru benar cakap saya tu. Saya cakap tu 5, 6, 7 tahun dulu. Tak ada siapa percaya. Senyum aja. Yang depan saya pun dengar. Percaya sangat tak? Setakat dengar je. Tak melawan lah kat saya. Jadi dia orang yang nak kuasa mana saat tu. Kerana dia nak kuasa, jadi tabligh huru hara lah.
Mana pun ada orang nak kuasa, akan huru-hara. Mana negara pun. Apa lagi usaha agama. Huru-hara lah usaha agama tu. Puncanya kerana nak kuasa. Orang politik. Macam mana orang kata politik ni dalam Islam? Orang PAS bagi tahu, politik ni ada dalam Islam. Saya tak terima Islam yang tak terima politik. Saya tak terima itu. Saya tak terima bahawa tak ada politik dalam Islam. Dia orang pula mengatakan ada politik. Maknanya ada usaha untuk mencari kuasa. Kita kena lahirkan orang yang nak kuasa. Betul dalam Islam. Islam bukan melahirkan orang yang nak kuasa. Islam melahirkan orang yang nak Allah. Beza dengan orang nak Allah dengan nak kuasa. Orang yang nak Allah ni kekasih Allah akhirnya. Orang yang nak kuasa politik dan bukan politik tapi nak kuasa. Tapi mereka tu semua dalam satu kelompok yang boleh dinamakan orang politik. Walaupun mana saat tu bukan parti mana, tapi dia orang politik sebab dia nak kuasa. Sebab itu saya panggil dia orang politik. Saya dah nampak dia punya gaya. Saya syura Malaysia. Saya tahulah saya berhubung dengan dia, duduk mesyuarat dengan dia, menerima keputusan dia. Saya tahulah gaya dia tu. Dan keputusan dia terhadap saya tu keputusan orang politik, bukan keputusan orang agama. Sebab itu saya bagi tahu dia orang politik, tapi tak ada orang percaya. Kemudian dia mengaku, dia kata kita Pakistan, India jalan masing-masing. India ikut India, Pakistan ikut. Kerana dia nak berkuasa, dia nak jadi hadaraji. Bukankah itu orang politik? Dan dia orang politik kelas 1 tau, paling dahsyat. Masa dia mengaku dia hadaraji tu, di Tonggi Istimewa tu, ada orang politik dari Singapura. Cikgu apa tahu nama dia. Dia dulu jadi menteri pernah. Dia cakap kat saya, kami orang politik pun tak teruk macam ni. Ada. Dia pun faham. Sebab dia orang politik. Kami orang politik tak buat teruk macam Manasat ni. Tapi orang Jemaah Tabligh mengagung dia. Kata dia Aulul Aulia. Itulah namanya orang jahil. Orang jahil ni tak tahu yang benar. Dia bukan orang alim. Orang alim dan orang yang ada alim dan ada ilmu, ada hikmah, dia tahu. Jeling dia tahu. Jelingan orang tu dia tak. Tapi orang tabligh umumnya tak, jahil. Termasuk Manasat tu bukannya alim, bukannya ulama, bukannya dia setengahnya lah. Anggap dia bakal Mahdi. Sekarang dia dah hilang. Siapa pun tak tahu di mana dia. Orang tabligh mulalah membuat anggapan dia dah ke Mekah, ke Madinah, nak menunggu masa dinobatkan sebagai Mahdi. Apa bukti dia? Tunjuklah bukti, cakap aja. Siapa pun boleh. Jadi orang tabligh sekarang dia senyap lah. Dia tahulah apa saya cakap dulu benar. Siapa percaya saya? Tak ada. Saya dah tulis dalam artikel. Bukan saya cakap je, saya tulis lagi. Manasat ni orang politik, saya tulis. Sekarang orang yang tak percaya dulu, bila dia baca, orang yang baca artikel saya yang tak hidup dulu, dia tak kenal dia sebagai ulama, orang politik. Sebab apa? Ada kitab ditulis. Katakanlah orang menulis tu tak orang bukan alim, tak ada hikmah, tak ada bijaksana, mesti sampai sekarang Manasat jadi betul. Lama-lama Bayi Wahab meninggal, dia jadi dia tunggu sabar, dia tak ada nak kuasa. Jadi ada je. Tabligh takkan jadi macam ni. Kenapa tabligh jadi begini, gaduh?
Sebab ada orang nak kuasa. Jadi sekarang COVID ni, kita ada parti politik banyak pula. Dari sikit dulu dah banyak dah. Mahathir bentuk dia punya parti. Mula-mula dia patut dia bentuk parti tu. Bukan parti Bersatu. Parti PPB apa? Parti Peribumi Bersatu, parti dia. Kemudian dia join semua. Sekarang dia pejuang pula, ada muda pula. So banyak parti tu semua nak jadi Perdana Menteri. Si Syed Saddiq tu jadi parti ketua, nak jadi Perdana Menteri tu. Mahathir jadi menteri, Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, Mat Sabu nak jadi Perdana Menteri, Anwar. Jadi banyak nak jadi Perdana Menteri. Macam Manasat nak jadi Hadrahi. Jadi bila bergaduh dan COVID ni bergaduh lagi, dan intensiti bergaduh tu bertambah banyak. Bukan kurang dari dulu. Dulu bergaduh ya, lagi banyak. So mana rahmat nak turun? COVID bukan turun, tambah dah. Rahmat nak turun pun dah terbantut. Sebab gaduh. Jadi Allah tak jadikan kita untuk bergaduh. Hanya bila kita ikut cakap Allah lah. Kalau kita tak ikut cakap Allah, kita akan jadi orang bergaduh. Orang politik itu semua gaduh sebab dia tak ikut cakap Allah. Allah kata jangan nak kuasa. Jangan nak dunia. Rashidi nak dunia. Ini nak dunia. Dia tak ada nak kuasa apa? Yang orang politik nak kuasa, nak dunia. Jadi Allah kata nak jadikan aku kekasih. Jadikan aku maksud. Jadikan aku matlamat. Nak aku, jangan nak lain dari aku. Azri ni tak habis-habis nak selain Allah. Ya. Dah datang sini dah. Satu hari dia keluar. Mana nak pergi? Berapa lama nak kerja dengan orang dia? Tujuan dia nak cari kerja sendiri supaya dapat tambah dunia. Dia datang sini, dia keluar pintu. Saya tanya nak pergi mana? Pergi kursus. Kerja sendiri. Berapa lama nak kerja dengan orang, gaji sikit. Itu nak dunia lah. Allah SWT kata, nak aku. Kita tak nak ikut. Ini seluruh manusia seluruh dunia. Dia tak ada nak Allah. Seorang pun tak ada melainkan saya. Semuanya nak dunia. Termasuk yang depan saya. Termasuk Samad. Macam mana kita boleh jadi betul? Kalau kita punya nak tu dah salah. Allah jadikan kita untuk nak dia. Ada faham? Tidak aku jadikan manusia dan jin, melainkan untuk beribadat kepada aku. Bukan nak dia. Cakap ayat tu banyak. Banyak orang tahu ayat tu. Nak dia tu, jadikan dia kekasih. Jadikan dia matlamat. Jadikan dia maksud. Untuk mencapai maksud tu, dia ada jalan. Jalan tu Allah bagi tahu. Iaitu mengajak manusia kepada Allah. Allah bagi tahu kepada Nabi, bagi tahu kita semua manusia. Kita tak nak ikut jalan tu. Sebab nak kita dah silap. Takkan nak ikut jalan tu pula. Saya cakap, ikutlah jalan Nabi. Ajak manusia kepada Allah. Jangan kata kita ikut jalan dia, tapi dia ikut tarikat. Zikir. Itu bukan jalan Nabi. Mana ada dalam Quran jalan Nabi tu berzikir? Ayat tu bukan ayat mutasyabihat yang tak faham ya. Jelas. Katakanlah Muhammad, ini jalanku. Ada ragu ke jalan? Ada benda
tak berapa faham ke? Tak. Katakanlah ini jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Kita tak nak ikut jalan tu sebab maksud sudah salah. Jadi maksud kita bukan berzikir. Jalan dia bukan berzikir. Jalan dia mengajak manusia kepada Allah. Kau main lagi orang berzikir tarikat ni. Kami ikut mana? Tarikat mana? Ini, itu, ini. Dia ingat dia jalan betul. Jalan dia salah. Bukan jalan Nabi yang Allah bagi tahu. Jalan Nabi dan jalan mereka yang ikut dia ialah mengajak manusia kepada Allah. Jadikan kerja dakwah. Orang kat Bukit Canggang tu ceramah dekat dia orang. Dia orang semua ahli zikir. Guru dia, syekh dia. Dia tak dengar cakap saya. Saya cakap Quran, bukan cakap apa, tak nak dengar. Dia senang cerita, dia tak mau duduk bayan saya. Dia tak mau saya bayan. Tak apalah, saya tinggalkanlah dia. Bukan saya nak bayan sangat dia. Kalau kau tak nak ikut, seorang aja ikut. Ustaz Fazli. Ustaz apa? Ustaz Faizul. Yang pergi ke Canggang tu, dengan izin Allah, dapat tarik dengan izin Allah. Seorang aja. Lain semua tak nak. Lain semua nak ikut jalan salah. Saya cakap betul, saya tak nak cakap bunyi-bunyi. Salah. Semua tarikat-tarikat zikir ni bukan jalan betul, jalan salah. Pasti tidak akan dapat Allah sebagai kasih. Tak bolehlah jalan salah. Kenapa mereka ikut jalan salah? Sebab maksud salah, nak dunia. Kalau satu orang nak nama, nak jadi wara, nak jadi orang bagus, itu maksud salah. Nak jadi orang bagus, nak jadi orang baik, itu maksud salah. Allah tak suruh kita nak jadi orang baik. Allah suruh kita dapat dia. Nak jadi orang baik ni bukan nak dapat Allah, nak dapat nama. Dikenal orang ni lah, orang itulah. Nama ni lah buat orang masuk neraka. Kamu mengajar semua, bisa dapat nama, dipanggil ulama. Kamu mati syahid, saya dapat panggil syuhada. Kamu bersedekah, saya panggil orang dermawan. Nak nama ni, nak dunia sebenarnya. Jadi orang tarikat ni semua, diragui dia punya niat tu nak Allah. Dia orang semua nak nama, nak dunia. Sebab itu ikut jalan salah. Orang yang nak dia tak betul, jalan dia mesti salah. Kita kalau nak jalan betul, nak kita mesti betul. Maksud kita mesti betul. Bayi Wahab, ajaran tabligh. Maksud hidup kerja dakwah. Silap. Saya pun tak tahu dia silap. Dululah. Bila Allah bagi saya faham ilmu hikmah, baru saya tahu dia rupanya salah. Bayangkan Syekh Abdul Wahab. Dia cakap memang Nizamuddin, semua apa dia cakap tu tak ada dicakap di Nizamuddin. Dakwah kerja kita, inilah kerja kita, inilah kerja kita. Sana di Nizamuddin tak ada, di Kakril tak ada. Di Raibin dia cakap. Dia cakap dakwah kerja kita tu betul. Dakwah maksud hidup tu salah. Jadi bayangkanlah, sebab apa dia salah? Sebab faham tak berapa jelas. Allah tak bagi dia faham. Katakanlah Muhammad, ini jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Jalan tu bukannya maksud, ini jalan. Jalan ni makna perintah Allah yang patut kita buat untuk sampai maksud. Itu namanya. Perintah Allah yang patut kita buat untuk sampai maksud. Maksud kita untuk jadi kekasih Allah. Allah kata, jadikanlah aku kekasih. Ada maksud lain ke? Tapi kenapa kamu nak jadi kaya? Kenapa maksud hidup kamu nak jadi kaya? Berapa kali dah kamu dengar ceramah saya ni? Maksud hidup kita jadi kekasih Allah. Berapa lama dah? Berapa lama? Sejak jumpa misal. Sejak jumpa dah dengar tu. Sejak jumpa. Berapa lama kau dah jumpa? 2004. Berapa lama tahun? 15 tahun. Belum tukar lagi. Kau berapa tahun tahu? Dengar. 20 tahun dengar.
Tak tukar. Kalau kamu tak percaya, aku tanya Allah. Aku dah tanya kan? Ha. Bayangkanlah, apa lagi yang dengar saya sekali-sekala, tak pernah dengar. Takkan pula dia nak tukar? Kamu pun tak sedia nak tukar. Betapa kuatnya keinginan nak dunia. Kita punya maksud ni nak dunia sebab kita punya nafsu nak dunia. Dah lama kita bina, dah keras. Dah keras dah nak dunia tu. Lebih-lebih lagi tak dapat-dapat. Lagi tambah keras. Yang dapat tu keras juga dia. Dia kata dia dah berjaya sampai maksud. Jadi hari ni maksud ni sudah silap. Tak pernah diajar pada kanak-kanak tadika, tak ada. Hari ni kita patut tahu maksud ni dah tua ke masa budak-budak. Masa budak-budak dah tua macam kamu ni. Berkeras. 20 tahun dah dengar. 16 tahun dah dengar. 20 dia bukan sami'na wa ata'na tu 20 tahun dah. Sami'na wa ata'na. Dengar dan maknanya apa? 20 tahun. 12 tahun. Namanya maknanya apa? Instant tak ada. Sami'na wa ata'na. Ini janji kita pada Allah. Kita telah buat covenant dengan Allah. Covenant mean promise. Bila kita, apa kita dengar, kita tak. Sahabat. Wakil kita. Waktu itulah Allah bagi tahu kamu telah buat janji kat aku. Tunaikan janji kamu. Apa janji kita ke Allah? Dengar saja, kita kata. Perintah Allah. Apa Nabi cakap? Jangan lawan. Jangan jadi Yahudi. Kami dengar, tak taat. Dengar tak taat ni kaum yang sesat lah. Yahudi. Kamu nak jadi Yahudi? Kalau nak jadi Yahudi, dengar tak mau taat. Macam kamu lah. Kamu sebenarnya jadi Yahudi yang sesat. Kaum sesat. Yahudi, kaum yang sesat. Agama dia sama macam kita Islam dulu. Bani Israel. Tapi kerana perangai dengar dan tak buat, jadi sesat lah. Jadi Allah bagi tahu, kamu ikut ini, jadi sesat. Dengar tak buat. Maknanya kita ni, hari ni, kita jangan cinta dunia. Untuk itu kita mau guna dunia, belanja dia. Untuk dapat maksud, untuk kerja. Mengajak manusia kepada Allah. Guna duit. Korban harta diri untuk kerja tu. Sebab duit bukan maksud, baru dia luntur. Kalau dari kecil dia ajar, dari kecil dia berhati-hati. Dia pun tahu dan buat usaha. Kerana tidak diajar dan guru yang pertama mengajar ialah mak bapak dia yang menyusu dia ibu. Ataupun dia tak ajar apa-apa. Tetap budak tu faham dunia. Walau mak dia tak ajar. Apa lagi kalau mak dia mengajar dia macam Samad. Mak dia mengajar dia. Cari dunia, simpan harta. Jangan malas macam Melayu. Memang termasuklah. Sebab itu susah sangat Samad nak menghancurkan cinta dunia tu. Cinta dunia itulah menyebab maksud kita bukan nak Allah. Sebab Allah bukan dunia. Kita nak buat apa nak Allah? Allah boleh buat apa, mana nak tahu. Sedangkan dia nak dunia tu, Allah yang bagi. Allah bagi tahu siapa nak kemuliaan, siapa nak kekayaan. Yakinlah kekayaan, kemuliaan tu milik Allah. Siapa yang nak mulia, mulia tu milik Allah, bukan milik siapa. Siapa nak harta, harta tu milik Allah. Kenapa kau nak harta? Nak kuasa? Nak Allah lah. Namanya nak Allah.
Lepas tu kamu bila dengar, kamu tak dakwahkan perkara ni. Lepas tu tak masuk. Kamu masih lagi tak berubah. Kena dakwahkan dia. Kat orang. Cakap. Tak, diam. Mana nak masuk? Cakap kat orang. Dakwahkan apa yang kamu dengar dari saya yang kamu dengar. Saya rasa semua yang kamu dengar ni, saya cakap ni yang dari Quran, betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita jadikan Allah sebagai maksud. Nak Allah maknanya bila kita Allah sebagai maksud, mana kita nak apa? Tanya nak apa? Nak Allah. Tak ada nak dunia. Tapi kamu nak duit. Nak duit tu nak dunia, nak jadi syura tu nak kuasa, nak jadi Perdana Menteri tu nak kuasa. Kita tak nak apa? Nak Allah. Tapi bila kita nak Allah betul-betul, kita dapat Allah. Kata Allah, semua aku bagi kau. Kau boleh dapat apa saja yang baik. Semua. Jadi kalau kamu heran dekat saya, semua dapat. Kenapa kamu heran? Saya dah cakap lama dah. Dapat Allah, dapat apa? Dapat semua. Hilang Allah, hilang. Tapi kamu tak mau. Kamu ingat nak dunia juga. Dapat Allah, dapat dunia. Jangan ingat janji dia tu. Kita nak Allah sebab tu ingat dunia. Macam kita nak puasa, ingat pahala. Dia tak boleh macam tu. Kita puasa nak pahala, di dunia juga. Sebab nak syurga. Kita beramal nak syurga, tu dunia juga tu. Ke dunia makhluk. Allah tak mahu. Allah mahu kita beribadat nak buat dia suka. Itu nama ikhlas. Semayang nak dia buat dia suka. Sebab itu niat semayang Zuhur untuk sukakan Allah. Ada ustaz pula mengajar niat nak semayang Zuhur aja. Itu bukan niat nak buat. Niat dia nak Allah ke nak dunia? Itu pula tak sebut. Imam Syafi'i aja kerana Allah. Tak berapa jelas tu. Saya ajar kamu dengan izin Allah lebih baik dari apa yang Imam Syafi'i ajar. Kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Ini norma baru dalam mazhab Syafi'i. Boleh diubah awak dah. Pasal tak boleh ubah pula. Kenapa nak ikut Imam Syafi'i bila ada yang lebih baik? Jadi sahaja aku sembahyang Zuhur kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Allahu Akbar. Itu niat yang betul. Bukan sahaja aku sembahyang Zuhur. Apa? Itu aku nak buat sembahyang Zuhur. Niatnya apa? Tak ada. Bodoh. Itulah diajar dalam internet. Merosakkan semua orang. Kata Azri, dah lama dia dengar tau. Dia ada dengar satu kuliah. Kita sebut sembahyang Zuhur saja. Tak ada sembahyang, tak payah kerana Allah pun tak ada. Tengok. Ini semua syaitan. Melalui ustaz tu, syaitan bergerak, mengajar semua orang. Bukan nak ikhlas. Bukan dapat ikhlas. Cakap nak ikhlas pun tak ada. Sebenarnya itu bukan niat. Itu percakapan untuk membantu kita. Ikhlas. Bukannya saja aku sembahyang Zuhur kerana perintah Allah untuk sukakan Allah, itu niat. Itu percakapan niat untuk membantu kita dapat niat yang betul. Bukannya dia niat. Kalau kita cakap kerana perintah Allah untuk sukakan Allah nak dunia juga, tak jadi dia. Kerana perintah Allah untuk sukakan Allah dapat pahala juga, tak boleh. Dia membantu, bukan niat. Jadi masa kita baca tu, kita mesti selami maknanya dengan hayati ni untuk sukakan Allah. Barulah sembahyang Zuhur tu. Lepas tu bukan niat tu cukup. Niat tu kena berterusan dalam sembahyang. Rukuk, sujud. Kalau boleh setiap perbuatan salat tu kita perbaharui niat. Itu saya nak ajar kamu.
Kerana perintah Allah tak boleh sebut dengan hati. Masa rukuk, masa sujud, duduk antara dua, semua tu. Sebab ada Maulana Ilyas sama saya ajar supaya niat tu di awal, di pertengahan, di akhir. Saya ajar baik lagi. Kalau pertengahan, di awal, pertengahan, akhir ni dia tak jadi. Awal kita ingat, pertengahan kita dah tak ingat. Kita kena ingat bila berdiri tu, sebelum tu ingat, masa rukuk tu pun ingat, bangun, ingat lagi. Itu ingat sentiasa. Sampai akhir salat. Assalamualaikum pun kerana perintah Allah untuk sekarang. Sebelum tu. Semuanya ingat. Baru kamu dapat, itu membantu kamu untuk ikhlas. Bila iman kamu meningkat naik, apa yang kamu cakap ada dalam hati. Bila iman tak naik, dia tak masuk dalam hati. Sebab itu kena buat gas. Cakap kalimah. Iman tu ulang kali, lagi dan lagi. Tak cukup dengan semayangnya. Itu yang penting sekali. Jadi baru kamu dapat ikhlas. Baru semayang diterima. Bila iman naik lagi. Cakap dah betul lah, tapi dia membantu saja. Untuk kamu datang kepada percaya, kata Allah mau, iman mesti kuat. Untuk iman, kerja dakwah tak boleh tinggal. Gas hari-hari tak boleh tinggal. Cuti mati saja. 40 minit, 1,5 jam. Harta mau buat, belanja. Sedekah mau buat. Korban. Macam kamu ni sekarang 4 bulan, 14 juta. Rumah Istiqbal mau bayar. Bukan bayar RM10 je. Bau cinta dunia hilang. Nah, kamu semua tak nak bagi orang miskin. Alah. Bagi kat saya pun bukan saya bagi saya jadi kaya, tak. Saya bagi kat orang. Kalau kamu bagi kat saya simpan, saya rosak. Dan saya tak boleh jadi betul. Orang bagi ke duit kat saya simpan. Cinta dunia lah saya dapat. Sebab itu orang bagi kat kita bagi kat orang. Baru kita tak cinta. Dan kita dapat pahala. Kalau niat kita betul. Enak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah maksud, matlamat, tujuan. Dari time to time saya cakap perkara ni. Tapi kamu tak mahu lagi nak Allah ni. Masih nak dunia lagi. Jadi macam mana jalan jadi betul? Jadi ukuran pencapaian kamu ialah pencapaian solat kamu. Iman kamu meningkat, kamu dapat ikhlas. Satu tahap dapat ikhlas. Bila kamu cakap sana perintah Allah untuk suka Allah, ikhlas. Dari sepanjang semalam. Lama-lama kamu dapat khusyuk. Khusyuk ni bila kamu dapat buat salat dengan ihtisab, yakin dengan janji Allah. Kedua dengan ihsan, merasai Allah melihat. Jadi khusyuk dalam lain perkataan, ingat Allah selalu dalam sembahyang, sentiasa. Lepas tu kamu dapat kuduk. Kuduk ni atas lagi. Ini benda jarang dicakap. Sebab dia sangat-sangat luar biasa. Tak ada orang dapat. Gementar hati. Apabila disebut nama Allah, gementar hati. Itu ayat tu. Tanda gementar hati, air mata keluar. Air mata yang mengalir tu adalah sungai cinta dan harap pada Allah. Kamu dapat ini, kamu dapat kuduk. Khusyuk dan kuduk. Aku pun tak tahu. Dengan izin Allah, dengan rahmatnya, saya dah sampai tahap ni. Khusyuk dan kuduk. Sebelum ni belum lagi kuduk, belum. Khusyuknya. Lama saya. Sejak dalam bulan ni, sebulan ni, kuduk. Khusyuk dan kuduk. Maknanya iman tu dah sampai tahap sangat tinggi. Tadi kamu boleh dengar je. Dapat tak ada? Kenapa tak dapat?
Sebab apa? Ha? Iman lemah. Tak. Kamu ni degil, tak taat apa aku suruh buat. Iman lemah, iman lemah. Iman sebab tak ikut apa saya cakap lah. Betul tak? Ha? Bila kamu tak buat apa aku cakap, maksud pun tak nak tukar, korban apa semua tak ada, mana nak jadi? Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Itu yang boleh jadi. Kalau tak taat, dengar dan tak taat, mana boleh iman kuat? Iman lemah, iman lemah. Apa sebab iman lemah? Tanya sebab apa sebab iman lemah? Tak buat apa aku suruh. Jadi yang salah siapa? Saya buat apa saya cakap. Bukan saya suruh kamu buat, saya tak payah buat. Kalau saya cakap, saya tak buat, saya berdosa. Takkan boleh naik iman ke? Marah Allah. Ada siapa ajar saya? Oi, melainkan Allah. Ada. Saya tak ada guru. Mana ada guru saya? Kamu ada guru, ikutlah. Takkan semua nak jadi guru pula. Allah guru yang betul. Melalui saya lah Allah ajar kamu. Kalau kamu nak dengar, kamu tak nak ikut, macam mana Allah jadi guru kamu? Ha? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, pertama sekali, sebenarnya langkah pertama pun tak buat. Tukar ke arah maksud hidup. Jadi kekasih Allah, bukan nak dunia, nak Allah. Semua orang politik nak taubat, orang semua manusia seluruh dunia ni mau berubah, buat taubat, berdosa. Selama ni jadikan dunia maksud, matlamat, kekasih. Tukar, jadikan Allah maksud, matlamat dan kekasih. Okey.